Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hanisa binti Abu Bakar, nombor matrik A166668 akan membentangkan bagi subtopik penyelewengan Syiah terhadap hadis di bawah tajuk kesesatan fahaman Syiah dan penyelewengannya. Saya akan membentangkan ciri-ciri hadis sahih menurut Syiah. Pertama, bersambung sanad. Seluruh periwayat sanad dimulai daripada peringkat mukharij, iaitu penyusun hadis, sehingga ke peringkat sahabat yang menerima hadis daripada Rasulullah SAW. Pengertian marfu' bagi mereka adalah yang sampai kepada Rasulullah dan Imam Syiah. Periwayatan daripada Imam Syiah sendiri tidak diisyaratkan bersambung kepada Rasulullah. Menurut ulama Syiah Imamiyah, sanad yang bersambung terbagi kepada dua. Pertama, para imam mendapat keutamaan daripada Allah melalui lisan Rasulullah SAW untuk menyampaikan hukum-hukum sebenar kerana mereka tidak boleh menetapkan hukum kecuali dengan hukum-hukum Allah sahaja. Hukum-hukum itu diperoleh melalui dua cara, iaitu ilham dan perjumpaan dengan imam sebelumnya. Kedua, para imam mempunyai status sebagai periwayat yang menyampaikan sunnah Rasulullah SAW dan apa yang keluar daripada mulut mereka semua itu adalah sunnah. Mereka itu orang yang meriwayatkan hadis itu secara berperingkat jalur sanadnya. Kedua, perawi mestilah bersifat adil. Antara pandangan ulama Syiah tentang makna adil ialah menurut Muhammad Al-Shawkani, beliau merupakan seorang Syiah Zaidiyah, mengatakan adil sebagai tabiat yang ada dalam diri seseorang yang mendorong pemiliknya untuk sentiasa istiqamah dengan ketakwaan dan marwah. Menurut Hasan Ibnu Zainuddin, beliau merupakan seorang ulama Syiah Imamiyah, mengatakan adil sebagai tabiat atau daya yang ada dalam diri seseorang yang dapat mencegah untuk melakukan perbuatan dosa besar dan dosa kecil ataupun menghilangkan marwah. Menurut Ja'far Al-Sublani, beliau merupakan seorang ulama Syiah Imamiyah, mengatakan adil sebagai tabiat yang ada dalam diri seseorang yang mendorong seseorang berada dalam ketakwaan, meninggalkan dosa besar ataupun dosa kecil dan meninggalkan perbuatan yang dapat menghilangkan marwah. Menurut Al-Hakim Al-Naisaburi pula, adil bermaksud beragama Islam, tidak melakukan perbuatan bid'ah dan tidak melakukan perbuatan maksiat yang dapat menggugurkan keadilan. Walaupun terdapat berbagai jenis pengertian adil oleh para ulama, namun hujah utamanya adalah mendukung perawi sebagai seorang yang adil merupakan syarat kesahihan hadis. Ketiga, perawi mestilah bersifat dhabit. Antara maksud dhabit di sini ialah dhabit sebagai terjaga dan tidak pelupa dan mampu membezakan antara yang benar dan salah, memahami erti pembicaraan yang benar, kemudian menghafalnya dengan sungguh-sungguh dan mampu menghafal dengan sempurna sehingga mampu menyampaikan kepada orang lain dengan baik. Menurut Ibnu Hajar, ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya apabila dia menginginkan. Menurut Syiah Imamiyah pula, dhabit sebagai kuat hafalan, tidak pelupa dalam meriwayatkan hadis. Keempat, sanad terhindar daripada syaz. Dari segi bahasa, ianya bermaksud asing, jarang, menyendiri atau menyalahi. Para ulama berbeza pendapat mengenai pengertian syaz. Pertama, menurut pendapat Syafi'i bahawa hadis syaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang siqah, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat orang yang lebih siqah atau beberapa orang periwayat yang siqah. Kedua, hadis syaz adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang siqah tetapi orang yang siqah lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Ini adalah pendapat Al-Hakim dan ketiga, pandangan daripada Abu Ya'la Al-Khalili tentang hadis syaz ialah hadis yang sanadnya hanya satu, baik periwayatnya siqah atau tidak. Kesahihan matan hadis. Kesahihan matan hadis ini terdapat dua cara. Yang pertama, matan hadis terhindar daripada syaz dan yang kedua, matan terhindar daripada illah. Menurut para ahli hadis Syiah Imamiyah, matan hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran dan matan hadis tidak bertentangan dengan sunnah yang sahih.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kitab-kitab hadis Syiah. Baik, kitab yang pertama ialah kitab Al-Kafi. Kitab ini telah ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Di dalam kitab ini memuatkan tentang hadis-hadis mengenai fiqh, akidah, usul dan furu', sejarah para maksumin menurut Syiah dan 14 orang suci, yakni Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu dan ke-12 imam. Di dalam kitab ini mengandungi 16,099 buah hadis yang bagi mereka berstatus sahih. Kitab ini dianggap istimewa oleh Syiah kerana penyusunannya dilakukan selama 30 tahun melalui pengembaraan yang panjang dari satu negeri ke negeri yang lain, disusun dengan cara yang teratur, sistematik dan jelas, dan penyusunannya adalah seorang yang ahli dalam bidang hadis dan dihormati semua pihak kerana ketinggian ilmu dan takwanya. Kedua, kitab Man La Yahdurhu Al-Faqih. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Ali Mabuai Al-Qummi ataupun lebih dikenali dengan gelaran Syekh As-Saduq atau Maha Guru yang Jujur. Kitab ini adalah karya hadis mengenai hukum fiqh. Di dalamnya mengandungi 9,044 buah hadis dengan 2,050 hadis berstatus mursal dan hadis yang terputus periwayatannya, dan selebihnya adalah hadis-hadis yang sanadnya periwayatannya bersambung menurut persepsi Syiah. Dan yang ketiga, kitab Tahzib Al-Ahkam dan Al-Istibsyar. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Hasan Al-Thusi atau lebih dikenali dengan sebutan Al-Thusi. Jumlah hadis di dalam kitab Tahzib ini sebanyak 13,590 buah hadis, manakala di dalam Al-Istibsyar sebanyak 5,511 buah hadis. Hadis-hadis di dalam dua buah kitab ini disemak periwayatannya yang dilakukan oleh Syekh Al-Thusi sendiri. Sebahagian yang lain merupakan salinan ke atas hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Usul, Al-Arba'ah dan kitab-kitab hadis kecil lain. Sekian, itu sahaja pembentangan saya tentang penyelewengan Syiah terhadap hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.